Mengalami sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder dan disleksia bukanlah batasan bagi insan yang cintakan ilmu untuk menggenggam segulung ijazah falsafah kedoktoran menyedari masalah pembelajaran yang dihadapi golongan ADHD dan disleksia. Mensyarahkanan Jabatan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Feiruz Shahadi Costa mengambil inisiatif dengan mengaplikasikan pendekatan pembelajaran mikro dan gamifikasi dalam pengajarannya di universiti, khususnya pada ketika pandemik COVID-19 yang masih menular. Wartawan Nur Azrin Abdurrahim ada butirannya. Data penyelidikan di luar negara menunjukkan sekurang-kurangnya 60% kanak-kanak yang mengalami gejala ADHD menunjukkan gejala itu pada dewasa. Dr. Muhammad Feiruz berkata, kesukaran mengikuti pengajian di peringkat ijazah kedoktoran merupakan cabaran terbesar baginya sebelum beliau didiagnos secara formal mempunyai gejala ADHD tahun lalu. Graduan ijazah kedoktoran pentadbiran perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia itu berkata, proses pengajaran dan pembelajaran tradisional sangat mencabar bagi penghidap ADHD, berikutan mereka mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian. Justru, pendekatan pembelajaran dalam kuantiti kecil serta gamifikasi dalam pembelajaran mikro adalah kaedah lebih berkesan kerana memerlukan bahan bacaan ringan serta dapat dilakukan dalam masa singkat. Dalam kuliah saya banyak buat aktiviti yang lebih menyeronokkan, kira fun untuk pelajar. Berkongsi pendapat, menggunakan lagu-lagu, lagu-lagu online ataupun lagu-lagu trendy, penceritaan visual dalam Padlet. Sekarang ni Padlet banyak digunakan, so saya encourage pelajar-pelajar untuk menggunakan visual dan gambar-gambar masing-masing untuk buat penceritaan. Dan paling saya suka juga, saya pelajar pun suka menggunakan quiz online seperti Kahoot untuk menjawab soalan berdasarkan nota ataupun berdasarkan kuliah pada hari tersebut. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Feiruz turut aktif dalam aktiviti meningkatkan kesedaran mengenai ADHD dan disleksia. Perkongsian pengalaman yang dialaminya melalui penulisan artikel, penghasilan video pendek serta menjadi tetamu undangan di media sosial diharap dapat mengurangkan stigma dan diskriminasi terhadap golongan berkenaan. Saya rasa sekarang disebabkan ramai pengguna TikTok, saya rasa semua orang menggunakan TikTok dan sekarang saya cuba mula menggunakan TikTok, rakaman ringkas menceritakan ADHD dan juga disleksia. Menurutnya, kebanyakan individu tidak menyedari kesukaran pembelajaran atau bekerja yang dihadapi adalah berpunca daripada ADHD dan disleksia. Justru, guru perlu memainkan peranan dalam mendidik kanak-kanak ADHD selain didikan ibu bapa di rumah seperti memberi sokongan motivasi supaya dapat membantu membina keyakinan diri.